Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Syufa, JalanMelakifX.com. Apa khabar semua? Baik, hari ini 9 hari bulan 4 tahun 2020. Baik, saya terbaca satu artikel sebenarnya daripada Market Watch. Saya ingat artikel ni 5 hari bulan, betul-betul 5 April. So dalam 4 hari lepas lah. These 19 companies are working on coronavirus treatment or vaccines. Here where things stand. So artikel ini dia fokus kepada effort yang dilakukan oleh 19 company terhadap coronavirus ataupun COVID-19 punya treatment ataupun vaksin. Okay. The list include Gilead Sciences and Moderna along with smaller biotech. So dia fokus kepada company-company biotech, pharmaceutical. Dan dekat atas ni ada simbol CYDY, DVX, GILD ni semua ni. So kalau kita tengok kita kira 3 yang merah, maknanya dia punya stock down daripada semalam, dan yang selebihnya nampak meningkat. So a mix of legacy drug makers and small startups have stepped forward with plans to develop vaccines or treatments that target the infection caused by the novel coronavirus. Okay. So kita boleh tengok list company tu. Yang pertama dia ada BioNTech SE and Pfizer. Nak sebut tak pandai. Okay, so dia ada tulis background apa yang dia buat, year to date performance. BioNTech dah naik 104%. Okay. Pfizer down 20% year to date daripada awal tahun lah. Next, Cytodin. Wah, teruk no aku ni sebut ni. So ini effort dia. Dia adalah preclinical biotech company based in Vancouver. Mid-stage trial for experimental drug leronlimab. Ya Allah. Okay. Baik, year to date dia naik 189%. Dynavax Technologies. Ini effort dia, bla 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 bla. Ni tergolek sikit, 38%. Okay, so dia work dengan University of Queensland, Australia. Yang ini, ni besar Gilead Sciences. Phase 3 clinical trials. Wow. Background is a long-time drug maker based known for developing the first major cure for hepatitis C in Sovaldi, a therapy that changed the standard of care, bla 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 bla. Okay, so ini yang strong lah. So kalau tengok dia punya clinical trials pun ada banyak ni. 1, 2, 3. Oh, so ni dah banyak. Dia dah naik 13.4%. So ni GSK. GSK pun glamour juga ni. Okay, another leading vaccine maker. Year to date dia naik, tergolek 23.5. Year to date semalam tak tahu, mungkin naik. Ini Hit Biologics. Stage preclinical. Naik. Ini small startup ni mungkin. Innovio. Okay. So these companies yang saya tunjukkan ni macam ni dah naik 124%. Okay. Johnson & Johnson last. Johnson & Johnson ni pun power lah. Siapa tak kenal. Tengok background dia, bla 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 bla, jadi cerita kat sini. Very good. Okay, very good. Tergolek 7.5 year to date. Tapi semalam saya rasa naik Johnson & Johnson ni. Clinical trial in September. Lama lagi. Okay. Moderna Inc. Year to date dia dah gain 51. Nampaknya yang startup ni atau company kecil-kecil ni dia punya kenaikan tu year to date dia nampak lebih pantas lah berbanding pada Giant. Novavax gain 165%. Regeneron ni. Okay, kita ada tengok sekejap lagi ni. 29.8. Ini Regeneron juga. Apa ni? Roche down 12. Sanofi. Takeda down 29. Vaxart preclinical. Nah, ambil kau 516. Apa yang dia buat ni?
Vaxart was one of the first companies to announce plans to develop a vaccine when it did so Januari 31. Lama dah. In March, the clinical stage company announced that Emergent Biosolution will help develop and manufacture its oral vaccine candidate. We believe an oral vaccine administered using a room temperature stable tablet. Oh, pakai tablet. Okay. Second half of 2020. Sonono sikit bunyi dia. As March 31st, 5 vaccine candidate for preclinical testing. Tapi kita tak dengar lagi apa khabar dia. Mungkin kena search lebih lanjut. Pasal dia punya kenaikan stok ni gila lah, 516 kan. Orang lain naik 100 lebih, siap dia turun sikit kan. Dia boleh pergi sampai 516. So, investors memang trust this company lah. Kita tak tahu siapa di sebalik company ni. Mungkin kita kena tengok kemudian. Tapi, kalau anda tengok dia punya short gila macam ni, wow. Memang wow lah, 500%. Siapa boleh fikir? RM1 jadi RM5. Okay, wah ni satu lagi. Vir have jumped 324. Biogen stock is up 4.9%. Okay. Vir Biotechnology and Biogen. Now, bila saya buka dekat Primus, all these companies yang saya kata 19 ni semua, anda boleh tengok dekat dalam dalam trading view untuk tengok dia punya chart and everything. Pada masa yang sama juga, kalau broker anda ada tawarkan, bagus, anda boleh trade. Now, saya nak tunjuk contoh. Dalam Primus ni, dia ada lah. Dia ada, tak banyak, tapi ada company yang kita nyatakan ni. Saya dah ambil 2 kat sini. Regeneron Pharmaceuticals dan juga Gilead. Okay. So, Gilead ni memang giant. Kalau anda tengok, Regen ni tadi dia naik berapa tadi? Regen semalam naik 2.15, Gilead naik 0.42. See? Gilead naik 0.42%. 42%. Ni mana tadi? Regen naik 2.16%. $10. Tengok harga dia, 512 kot. So ni bukan kaleng-kaleng punya company ni. 512 tu dia punya harga. Kalau katakan kita nak beli stok dia saja, modal satu 512. Kalau kali dengan 4 point berapa duit kita, 4.4 cukup lah. Minimum RM2,000 kot. Lebih RM2,000 lebih untuk satu share. Bila yang ini harga dia baru $74 pun berdarah juga hidung. Kalau kali 4, 7 kali 4, 28. Mau dekat 300 juga. Untuk satu share. So that's why, bagi yang modal tak berapa nak meriah, kita go for CFD lah. Nanti bila saya, semalam saya ingat nak buat video, tapi saya dah penat sangat, saya tertidur. InsyaAllah saya akan tunjukkan macam mana, berapa margin dia, apa semua. Buat masa ni kita layan yang ni dulu. Maksudnya, kita nak kena tengok apa keadaan semasa sekarang. Katakan keadaan sekarang tengah cerita pasal biotech, tengah hangat pasal vaksin. So, kita go for companies yang ada related to that situation, current situation. Okay? So, bila kita buka Primus, ada 2 company ni, Regen dan juga Gilead. Okay. So, bila saya buka dekat D1, memang Ultraman lah. Memang tinggi gila lah ni. Saya ingat ni anytime lah. Kalau based on current ni, anytime dia boleh break resistance 515 ni. Now, this is a divergence. Kalau anda perhatikan, memang ada divergence and the price did turun. Okay, but the strong support dekat sini. 418. So, buyer berpendapat ini adalah area yang mana strong. Strong support. So, anda boleh tengok dekat sini bagaimana price selepas satu divergence, dia turun. Sini. Turun, kemudian boom, dia bounce balik. Dia bounce balik. So, untuk Regen, this is very much positive. Very much bullish on the card. Okay. Confirm bullish. Okay, kalau kita buka dekat time frame H1. Sekejap Okay. Bila kita trade kan,
Sebab kan dia buka pukul 9.30 tau. Dia turun, okay, bell aja, boom 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 boom, tergulik, bam. Okay, 9.30, 10.30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 batang candle saja. 7 jam saja guys. Dia bukan macam forex yang 24 jam macam tu. Banyak tak ada. Dia cuma ada 7 jam aja. Satu untuk rehat. Okay, so maksudnya kalau katakan kita nak trade time frame D1 macam ni, menangislah juga. So that's why kalau anda trade CFD, ini kita trade bukan kata long term invest guna stock ke apa. Kalau misalnya kata anda masuk company macam ni, contoh yang naik 500 tadi tu kan, apa kejadian nama tadi saya lupa jap. Mana dia? Ni 165, 29, apa nama company yang 500 tadi? Ni kita pun dah lupa dah Padahal kita baca dah ni. Vaxat. Okay, Vaxat ni. So kalau misal kata kita ni investor, big investor, maksudnya kita tahu company ni, kita study dia punya background apa semua. Okay, dan kita tahu, okay, I will put my money into this company. Bam, 100,000. Bam, 2 juta. Bam, 10 juta. Bam, 100 juta, 1 billion. Long term. Naik macam ni guys. Memang kenyang. Memang kenyang. Tapi kita trade. So kita punya modal mungkin tak sebesar investor ni. So pemilihan time frame pun memainkan peranan bila kita trade dekat CFD. Any peluang, any penurunan dianggap sebagai satu peluang untuk buy. Okay, dianggap satu peluang untuk buy. So kalau saya buka dekat M15 sini, ini dekat Regen, saya ingat this breakout over here sini, ini memang buy opportunity. Ni M15 berlaku pukul berapa ni? Datuk Harimau mungkin 8.45 20.45, so mungkin dah lewat lah kot. Kita pun dah tertidur agaknya ni. Sebab waktu bawah ni ialah waktu server. Malah pula saya nak convert kan, tapi it did happen. So kalau anda yang trade di M5 pun boleh juga. Tengok, see? Sebab this sector tengah hot gila sekarang ni. So kalau anda nak short, saya rasa memang agak menangis lah kalau anda cuba untuk short pharmaceutical punya company. Kalau anda belilah, contohlah anda belilah ke 19 ni pun, semua anda buy, yang 3 ni anda rugi. Tak apalah, banyak kot untung. Banyak kot anda untung. Anda buy kan, 3 ni je rugi. Okey lah tu, kan? Maksudnya kita trade ikut apa yang tengah hot sekarang. So yang hot sekarang ialah pharmaceutical, okay, drugs companies, those yang work out dengan vaccines. So kita cari company tu. Contoh macam dekat Primus, dia ada Regen dan juga ada Gillette. Ini apa ni? Aku main buka je kot. Amgen ni apa saya tak ingat. Nanti saya tengok balik apa benda. Tapi 2 company ni, satu lagi, yang ini yang memang saya purposely buka lah, sebab saya tengok memang nama dia ada dalam senarai 19 tadi. Okay, so this is Gillette ke sebut dia, minta maaf lah. Saya pun Jawa ni. Gillette. Okay, so ini kalau anda perhatikan on technical, mungkin nampak tak senonoh. Sekejap. Dia macam ni. Dia nampak macam satu diamond. Dia nampak macam satu diamond pattern. Bagi saya masa draw sikit. Ni seni ni perlukan masa. Okay. Lebih kurang. Tu dia lah, macam satu diamond lah. Macam ni. Okay, senonoh tak senonoh tu lah rupa dia. So any breakout dekat sini, it's a bullish call lah. It's a bullish call. Of course, momentum wise kita nampak dia dah semakin berkurangan. Sini ada satu divergence. Okay, ini dah disettlekan oleh satu shooting star. Bam turun, and then price start naik balik. Okay, but still bullish. This is still very much bullish. So kalau anda dah masuk, cuba cari peluang untuk buy. Price touch support, sama ada di H1 ataupun di M15.
then baru anda masuk buy. Kalau dapat break daripada kita punya trend line tadi, lagi bagus lah. So ni dia punya drawing ni anda kena properkan lagi lah. Saya buat dia punya ni kejap. Period separator. Okay, so ni H1. 1 bell, 2, 3, 4, 5, 6, 7 batang. 7 jam saja. 7 jam saja. So kalau anda trade di M15, there you go. Nampak? Macam ada prospek nak naik lagi ni. So immediate resistance of course dekat area sini. $78. $78. So kalau support tu, kalau saya ambil swing low somewhere here, dekat 73. Dekat 73. Jauh sikit lah. Kalau saya ambil support yang jauh sikit, ni dekat H1 pula. Somewhere dekat 71.9. 71.9. So again, I'm bullish on the pharmaceutical sector. So any peluang untuk kita buy, maksudnya selepas satu pullback, selepas satu bearish divergence, cari peluang untuk buy, especially di chart di sektor pharmaceutical. Especially kalau saya tengok di Finwiz even, pharmaceutical kita, healthcare kita kat sini, drug manufacturers Johnson & Johnson, geng-geng dia semua ni hijau je ni. Ya Allah, mak iklan pula. Sekejap ni Merck, Bristol Myers, Pfizer, Eli Lilly. Ampun, macam nama company hadiah je. Ni apa ni? ABBV. Ni Amgen, Gilead. Teruk sangat aku ni sebutan ni. BDX. So medical appliances, biotech, medical instruments, all green guys, all green. Of course lah, sebelah sini pun banyak yang green, tapi fokus kita based on the current situation, healthcare. Okay, healthcare. Lagi saya tunjukkan satu lagi news. Bukan bidang pharmaceutical tapi anda boleh tengok. So this is how kita pilih stok mana yang kita nak trade based on current punya issue. Okay, so saya harap anda dapat idea apa yang saya cuba sampaikan. Alright, ini tak ada skrip ni guys, ni tergejah je ni. So hopefully anda dapat idea. Nanti insyaAllah ada rezeki saya tunjukkan macam mana nak buka position apa semua ni. Buat masa ni dalam primers ada dua ni, Regen dan juga Gillette. Okay, kalau anda tak ada account dekat primers, anda boleh buka satu. Yang kedua, kalau nak buka, best kalau anda buka dekat ECN. Dia punya spread, ambil ECN. Sebab tak silap saya dekat primers, kalau anda buka ECN, kita boleh nampak stock list tu lebih banyak, if I'm not mistaken. Okay, macam ni kan. Yang ini list dia akan nampak lebih banyak. Okay, ni banyak. Sampai bawah ni banyak. Okay, tapi takkanlah kita nak trade semua kan. So kita pilih based on apa yang ada sekarang. So kalau anda dah selesa dengan broker yang anda dah ada sekarang, boleh, no problem. But make sure dia pun ada company yang pharmaceutical juga. So kalau misal kata anda tengok dekat list ini, dekat primers cuma mungkin ada dua saja, Regen dan juga Gillette. Tapi dekat broker lain dia ada yang company ni. Apa nama tadi? Vaxart tadi tu. Roger HTB, teruk ni. Hit Biotech, Inovio, dia ada SNY, kan? Boleh lah. Trade je lah kat situ. Johnson & Johnson kita pun ada kot rasanya. Primus ada kot. Ni dia Johnson & Johnson. Ambil kau. Bullish saja bos. Bullish. Tiga lah ni saya kena letak sebelah-sebelah ni. Apa hal aku letak situ? Sini. Nampak? This is very much bullish lah. Kalau tengok technical pun bullish ni bos. Siapa sell ni gila lah. Okay. Ni cantik ni. Very nice. Looks very much bullish to me. And dia boleh naik lagi. Any pullback macam ni kan. Macam ni saya guna 10-20 moving average. Any pullback to this area, this is a buying area lah. Ini agak critical, so kita cari breakout buying area within this areas ni, atau dekat area trend line yang kita draw kan. Okay,
Boleh? Faham? Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.